Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Pergi ke rumah menanam padi, antara padi di pagar jagung. Yang dipertua kini bergelar Tan Sri, tahniah menjunjung kasih Yang di-Pertuan Agong. Terima kasih. Pucuk pauh delima batu, anak sembilang di tapak tangan, giliran menggulung di nombor satu, mengupas persoalan debat belanjawan. Tan Sri Yang di-Pertua, bagi pihak kementerian saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan penghargaan kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan di Dewan yang mulia ini, khususnya yang telah menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan kementerian. Persidangan parlimen kita pada kali ini telah memperagakan tahap kematangan yang lebih tinggi apabila perbahasan sama ada daripada backbenchers dan juga daripada pembangkang telah menumpukan kepada perkara-perkara substantif dan perjalanan pengurusan parlimen telah melalui satu transformasi seperti mana yang dihasratkan dalam Memorandum of Understanding di antara pihak kerajaan dan pembangkang. Kita terima bahawasanya ini adalah satu realiti baru politik dalam negara kita. Walaupun pilihan raya negeri sedang berlangsung di Melaka, ada persaingan di antara parti-parti sahabat dalam kerajaan dan barangkali akan ada pilihan raya lagi di Sarawak yang berkemungkinan ada parti-parti sahabat yang mungkin tidak bertanding dan menyokong parti-parti yang lain. Ini menandakan suatu keharmonian politik yang baru dalam negara kita. Dengan itu insya-Allah tumpuan kerajaan pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri akan lebih dapat menjurus kepada usaha-usaha mewujudkan kestabilan dan menumpukan kepada usaha-usaha memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Hampir 30 orang ahli-ahli yang berhormat telah berucap menyentuh pelbagai perkara yang berhubung dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Saya mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih atas segala pandangan serta saranan yang menyentuh bidang tugas kementerian sepanjang sesi perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2022 yang telah bermula pada 1 hingga 11 hari bulan November 2021. Seperti mana yang kita semua maklum, Rang Undang-Undang Perbekalan kali ini mendukung 3 paksi yang utama, iaitu memperkokohkan pemulihan, membina daya tahan dan memacu pembaharuan dengan 3 fokus induk, iaitu yang pertama, rakyat yang sejahtera, kedua, perniagaan yang berdaya tahan, dan ketiga, ekonomi yang makmur dan mampan. Kementerian akan terus komited untuk merealisasikan peranan kementerian dalam mempercepatkan penerima gunaan teknologi dan inovasi melalui penyediaan jaringan gentian optik yang lebih meluas bagi kedua-dua perkhidmatan tetap dan bergerak bagi memastikan liputan kualiti dan pengalaman yang lebih efisien dan efektif selaras dengan pendekatan ekonomi digital berasaskan teknologi yang tinggi. Selain daripada mempertingkatkan ketersambungan digital, Kementerian Komunikasi dan Multimedia turut melaksanakan inisiatif-inisiatif pembangunan dan menggalakkan ekonomi digital yang dapat melonjakkan penguasaan pendigitalan dalam kalangan segenap lapisan rakyat, pemain industri serta pelabur domestik dan antarabangsa. Pada masa yang sama, Kementerian juga akan memainkan peranan dalam mengawal selia keselamatan cyber dan etika penggunaan media sosial. Selaras dengan aspirasi Rang Undang-Undang Perbekalan 2022 yang telah menamakan industri kreatif sebagai salah satu
industri strategik yang berimpak tinggi, Kementerian akan membuat perancangan yang inklusif dan komprehensif bagi memastikan agenda pengukuhan ekosistem industri kreatif tercapai dan mampu memberikan sumbangan yang signifikan kepada pembangunan ekonomi negara. Dari 29 ahli yang berhormat yang telah membahaskan perkara-perkara terkait di bawah kementerian, secara umumnya telah menyentuh 5 aspek yang penting. Yang pertama berkaitan dengan perkhidmatan internet dan jalur lebar, termasuklah jendela, peranti siswa dan perkhidmatan 5G. Kedua, ekonomi digital. Ketiga, industri kreatif. Keempat, penyebaran maklumat. Dan kelima, penyalahgunaan media sosial dan jenayah cyber. Tuan Yang Pertua, Puan, Cik. Yang berhormat Yang Pertua, Cik Yang Dipertua, maaf. Yang berhormat Muar, Port Dickson, Bukit Mertajam, Raub, Jempol, Sibuti, Sibu, Libaran, Bacok, Rasah, Ulu Selangor, Yang berhormat Batu, Pagoh, Batang Lupar, Kota Melaka, Tanjung Manis, Baram, Tuaran, Tenom, dan Yang berhormat Pasir Mas telah membahaskan isu-isu yang berkaitan dengan perkhidmatan internet jalur lebar. Izinkan saya mengambil kesempatan ini untuk membuat penjelasan kepada Dewan Yang Mulia ini bahawasanya status pelaksanaan dan penyediaan infrastruktur telekomunikasi negara berasaskan Pelan Jaringan Digital Negara, yakni Jendela, telah dihasilkan untuk menyediakan kesaling hubungan digital yang berkualiti kepada seluruh rakyat Malaysia. Selain daripada projek perluasan infrastruktur telekomunikasi di bawah program Jendela dan perancangan komersial, pihak kerajaan turut melaksanakan penyediaan infrastruktur jalur lebar menggunakan kaedah Point of Presence atau POP, hub gentian optik yang merupakan salah satu alternatif dalam memastikan jaringan dan liputan infrastruktur jalur lebar dapat diperluaskan ke kawasan sekitar sekolah dan berpenduduk dengan lebih baik. Untuk penjelasan dan makluman yang berhormat, sebenarnya usaha-usaha meningkatkan prasarana ini bukan hanya menyentuh peruntukan seperti mana yang terdapat dalam belanjawan, iaitu daripada dana Consolidated Fund, tetapi juga sebenarnya terdapat peruntukan yang besar off budget, terutama sekali daripada dana USP dan juga dana syarikat-syarikat komersial. Untuk makluman, sejumlah 9.4 bilion akan dibelanjakan daripada peruntukan daripada dana USP yang dikendalikan oleh MCMC dan 19.08 bilion dibelanjakan daripada dana syarikat-syarikat MNOs ataupun telcos dan 4.6 bilion daripada peruntukan POP daripada pembiayaan langsung kerajaan, termasuk 700 juta yang diperuntukkan dalam belanjawan tahun 2022. Pelan Jendela Fasa 1 yang bermula seawal September 2020 memberi fokus kepada perluasan liputan gentian optik dan pembangunan infrastruktur digital termasuk pembinaan tapak-tapak menara 4G yang baru serta menaik taraf stesen pemancar sedia ada kepada 4G bagi meningkatkan liputan yang berkualiti, liputan dan kualiti perkhidmatan 4G yang lebih berkualiti di seluruh negara, di mana sukacita saya memaklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini pencapaian terkini sehingga suku ketiga tahun 2021 adalah seperti berikut. Penambahan sebanyak 1.47 juta premis daripada 4.95 juta suku tahun sebelumnya dan kini menjadi keseluruhan 6.43 juta premis di seluruh negara telah dapat disediakan dengan akses gentian optik. Dari sudut kelajuan jalur lebar mudah alih telah meningkat daripada 25 megabit per second kepada 31.34 megabit per second dan dijangka akan mencecah
35 megabit per second. Ketiga, perluasan liputan jalur lebar mudah alih 4G telah meningkat daripada 91.8% kepada 94.39% di kawasan berpenduduk sehingga suku tahun yang ketiga. Seterusnya bagi menjawab pertanyaan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Pasir Mas yang menyentuh tentang status penganugerahan tender-tender di bawah program Jendela, SKMM seperti mana yang telah saya berikan jaminan dalam persidangan yang lalu, telah pun menyerahkan surat perlantikan pemberi khidmat sejagat ataupun daripada USP, surat-surat niat bagi Jendela Fasa 1 kepada pemegang-pemegang lesen yang telah berjaya pada 27 hari bulan Oktober 2021 yang lepas. Kerja-kerja pembinaan menara-menara yang terlibat sedang giat dilaksanakan dan dijangka siap secara berperingkat bermula pada suku keempat tahun 2022. Kepantasan serta kemampuan pelaksanaan menara-menara ini amatlah bergantung kepada beberapa perkara tertentu, termasuklah kelulusan yang dikeluarkan pihak tertentu seperti pihak berkuasa negeri dan juga pihak-pihak berkuasa kerajaan tempatan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia akan bekerjasama rapat dengan pihak berkepentingan di peringkat negeri bagi mempermudahkan urusan pelaksanaan dan pembinaan menara-menara tersebut. Seterusnya bagi menjawab pertanyaan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Tenom mengenai status pembinaan menara baru di daerah Tenom, sehingga kini sebanyak 23 menara yang telah siap dinaik taraf, manakala baki sebanyak 43 lagi sedang dalam perancangan untuk terus dinaik tarafkan. Saya menerima banyak permohonan daripada kawasan-kawasan lain yang turut meminta perincian dan saya akan memberi jawapannya secara bertulis. Point of presence. Tuan dan Pertua, selain daripada pembinaan menara-menara telekomunikasi dan penyediaan akses internet melalui satelit, pihak kerajaan juga turut melaksanakan penyediaan infrastruktur jalur lebar menggunakan kaedah point of presence, hub gentian optik yang merupakan salah satu alternatif dalam memastikan jaringan liputan infrastruktur jalur lebar dapat diperluaskan ke kawasan-kawasan berpenduduk di sekitar sekolah-sekolah dengan lebih baik. Untuk makluman Yang Berhormat, sebanyak 700 juta yang diumumkan menerusi belanjawan 2022 sebenarnya adalah peruntukan bagi projek POP yang merangkumi 630 kawasan berhampiran sekolah luar bandar dan pendalaman dan 47 kawasan perindustrian di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Untuk makluman, pada hari ini, 3 syarikat yang telah berjaya dipilih akan menerima surat-surat arahan kerja berdasarkan pada persetujuan dan kelulusan yang telah diberikan oleh Kementerian Keuangan. Untuk makluman Yang Berhormat Tuaran yang menyentuh mengenai perluasan liputan telekomunikasi di Sabah dan Sarawak, peruntukan POP bagi negeri Sabah dan Sarawak adalah berjumlah 157 juta untuk tahun hadapan dan perbelanjaan ini merangkumi liputan bagi kawasan-kawasan berpenduduk berhampiran 119 buah sekolah yang terbabit. Secara keseluruhan, Sabah dan Sarawak akan menerima peruntukan hampir 2 bilion untuk pelaksanaan projek POP, tidak termasuk projek Jendela Fasa 1 dan 2 yang sedang dilaksanakan. Dan ini akan meliputi lebih 1,436 kawasan sekolah dan sekitarnya yang akan dilaksanakan dalam Fasa 1 bermula tahun hadapan 2022 dan Fasa 2 akan bermula pada tahun 2023 sehingga 2025. Manakala khusus bagi Parlimen Tuaran, pihak kerajaan akan menyediakan infrastruktur jalur lebar kepada 45 kawasan sekolah dan sekitarnya bermula pada tahun 2022. Di samping itu, melalui projek ini juga kerajaan akan menyediakan infrastruktur gentian optik dengan kelajuan lebih tinggi ke kawasan-kawasan perindustrian terpilih. Di Sarawak, kawasan-kawasan adalah seperti berikut. Pertama,
Kota Samarahan Industrial Estate 1 dan 2. Kedua, kawasan perindustrian Piasau. Ketiga, kawasan perindustrian Samalaju. Yang Keempat, Berhormat Tan Sri Sungai Antu Menteri. Industrial Estate. Kelima, Yang Berhormat Tuaran. Boleh buat penjelasan sikit? boleh saya habiskan dulu senarai ya. Yang kelima, Tebedu Industrial Park Serian. Keenam, Sarike Industrial Park. Dan ketujuh, Kapit Industrial Park. Sementara di Sabah, pertama, Sipitang Oil and Gas Industrial Park. Kedua, kawasan perindustrian Kastam Baru Lahad Datu. Ketiga, kawasan perindustrian Keningau. Keempat, Palm Oil Industry Cluster Sandakan. Kelima, Kota Kinabalu Industrial Park, Malawa Training and Research and Development Area. Keenam, Kota Kinabalu Industrial Park dan Industrial Zone 5 dan 6, Logistic Hub. Ketujuh, Kota Kinabalu Industrial Park, Automotive Hub dan Industrial Zone 9. Kelapan, Kota Kinabalu Industrial Park, Industrial Zone 7, Fasa 3, General Manufacturing. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Ibi. Terima kasih. Terima kasih juga di atas jawaban yang begitu komprehensif, terperinci di mana tempat-tempat yang akan dipertingkatkan jalur lebarnya. Terutama sekali kawasan perindustrian. Jadi bagi pihak Sabah banyak terima kasih lah. Ini akan menjadi satu benchmark yang tinggi lah. Apa yang saya ingin tanya di sini ialah peruntukan yang Berhormat telah umumkan tadi itu. Adakah dia dalam bentuk pinjaman atau ada dalam bentuk grant? Dan jika dalam bentuk pinjaman, bagaimanakah dari segi pelaksanaannya, dari segi pembayarannya dan sebagainya? Sebab ada tren ini dalam hal-hal kemudahan asas yang dibagi oleh kerajaan persekutuan semua dalam bentuk pinjaman, bukan dalam bentuk grant kepada negeri Sabah. Tetapi bila dikira dari segi pembangunan dikatakan sebagai peruntukan untuk pembangunan, tetapi bentuk pinjaman. Jadi dalam kes ini macam mana yang Berhormat? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Saya telah menguraikan tadi 3 sumber pembiayaan. Yang pertama, sumber pembiayaan daripada USP Fund yang dikendalikan oleh MCMC. Bukan pinjaman. Itu satu pendanaan yang dikutip 6% daripada setiap syarikat telco, kemudian digunakan kembali untuk menaikkan taraf prasarana di kawasan-kawasan yang terpencil dan tertinggal. So, direct funding daripada MCMC dan juga clawback program. Yang kedua adalah pendanaan yang dibelanjakan secara terus, secara langsung oleh MNOs ataupun oleh syarikat-syarikat telcos. Itu juga pembiayaan langsung. Yang ketiga, apa yang appear dalam belanjawan kita untuk projek-projek POP. Dia bukan merupakan pinjaman, dia adalah merupakan pembiayaan langsung kerajaan persekutuan bagi projek-projek yang telah diluluskan. Tuan Yang Dipertua, izinkan saya menyambung dengan tajuk yang seterusnya iaitu berkenaan dengan pakej peranti siswa keluarga Malaysia. Bagi menjawab pertanyaan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Muar, Yang Berhormat Port Dickson, Yang Berhormat Bukit Mertajam, Yang Berhormat Rasah, Yang Berhormat Hulu Selangor mengenai pakej peranti siswa keluarga Malaysia. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, kerajaan, kementerian, SKMM dan juga Kementerian Kewangan telah mengadakan perbincangan dengan penyedia-penyedia perkhidmatan yang terlibat, antaranya ialah Celcom Axiata Berhad, DG Telecommunication Sdn Berhad, Maxis Berhad, U-Mobile Sdn Berhad, Telekom Malaysia Berhad dan YTL Communication Sdn Berhad untuk bersama-sama dengan MCMC dan juga kementerian bagi menjayakan program peranti siswa keluarga Malaysia. Walaupun telah ada suatu perancangan kaedah pelaksanaan, sukacita saya memaklumkan bahawa perkara ini setelah mengambil kira pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh ahli-ahli Yang Berhormat, terdapat perkara-perkara yang perlu diperhalusi. Bagi mengelakkan sebarang bentuk ketirisan atau sebagainya, mekanisme pelaksanaan pakej peranti siswa keluarga Malaysia ini akan diperincikan dengan rapi termasuk
keperluan proses verifikasi yang sewajarnya, sekatan ataupun halangan untuk peranti dan tablet tidak dijual semula, kebolehan untuk menjejaki peranti, pemantauan secara berkala dan juga seperti mana dibangkitkan oleh ramai ahli yang berhormat ialah kesesuaian jenis peranti yang akan dibekalkan. Oleh kerana banyak syur-syur yang relevan dan saya kira adalah baik daripada ahli-ahli yang berhormat, saya bercadang untuk membentuk satu jawatan kuasa bersama dengan Kementerian Kewangan untuk meneliti secara terperinci agar pelaksanaan program ini dengan mengambil kira pandangan-pandangan yang telah diberikan oleh ahli-ahli yang berhormat dalam Dewan Yang Mulia sepanjang perdebatan ini. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Muar. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang sangat khusus. Cuma follow up tu yang paling penting. Sampai Yang Berhormat Menteri kata akan adakan jawatan kuasa bersama, itu adalah perkara yang sangat baik. Cuma kalau saya boleh cadangkan, pada tahun lepas apabila kerajaan melaksanakan pembahagian peranti 150,000, sampai ke hari ini daripada segi pengkhususannya, contohnya apa spek laptopnya, kosnya yang telah pun diagihkan masih belum disampaikan kepada kami lagi. Jumlah berapa di setiap kawasan ada, tetapi speknya tiada. Saya katakan ini kerana saya ada beri cadangan kat Yang Berhormat Menteri Pendidikan, kerana ada laptop-laptop yang diagihkan akhirnya hanya dapat diguna pakai pada tempoh masa agak singkat kerana laptop tersebut seperti Chromebook perlukan akses internet 24 jam. Jika tidak ada akses, tidak boleh digunakan banyak app-app di dalamnya. Kalau saya boleh cadangkan Yang Berhormat Menteri, saya berharap bila dapat pengkhususan ciri-cirinya, maklumkan kepada Dewan supaya kita dapat ambil tindakan lanjut. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya saya ada diberikan syur awal spek teknikal tablets yang tak diberikan. Dan daripada tinjauan awal saya, termasuk meninjau secara rawak, secara random kepada mahasiswa, mereka tidak begitu gemar dan ada yang menyatakan berkemungkinan bagi siswa-siswa di bidang teknikal seperti architecture, engineering dan sebagainya, mereka ada sedikit keraguan sama ada tablet yang sedemikian boleh diguna pakai ataupun tidak. Untuk mengelak supaya tidak berlaku sekali lagi pembaziran dan salah spesifikasi bagi menjamin keutuhan dan juga integriti pemerolehan dan juga pengagihan, justru saya telah mencadangkan kepada Kementerian Keuangan untuk kita bentuk satu jawatan kuasa dan kita perincikan sebelum pelaksanaan kerana mengambil kira setiap cadangan yang dikemukakan oleh ahli-ahli yang berhormat dalam perbahasan. Tanda Pertua, seterusnya berhubung dengan roll out 5G. Untuk menjawab pertanyaan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kubang Pasu dan Yang Berhormat Ledang berkaitan pelaksanaan 5G, ingin saya jelaskan di sini bahawa pendekatan yang diambil oleh syarikat-syarikat telekomunikasi sejak pelaksanaan program-program 2G, 3G dan 4G adalah berlandaskan pelaburan yang dibuat untuk pelaksanaan infrastruktur rangkaian serta penggunaan sumber spektrum secara individu ataupun oleh syarikat secara berasingan. Hasilnya telah wujud beberapa rangkaian yang memberikan perkhidmatan yang serupa di kawasan yang hampir sama, duplikasi, namun tidak dapat memanfaatkan kemudahan antara satu sama lain untuk menangani isu-isu kelompongan liputan maupun juga untuk meningkatkan isu kualiti perkhidmatan. Isu-isu tersebut kini memerlukan satu perbelanjaan yang agak besar seperti mana yang sedang dilaksanakan menerusi Pelan Jendela dan sekiranya pendekatan yang serupa diambil untuk 5G, besar kemungkinan perkara yang sama akan berulang. Justru kerajaan berpandangan kerajaan mewujudkan SPV dengan nama DNB untuk mengambil tanggungjawab menyediakan kemudahan dan prasarana dan tidak perlu syarikat-syarikat perkhidmatan MNOs untuk bersaing dalam penyediaan infrastruktur, sebaliknya akan menumpukan kepada memberikan perkhidmatan dengan menggunakan spektrum yang akan diberikan nanti. Kerja-kerja pembangunan rangkaian sebenarnya telah pun dimulakan seawal September baru-baru ini dan ketersediaan rangkaian 5G akan dicapai secara berperingkat bermula pada penghujung tahun ini
dimulakan dengan Putrajaya, Cyberjaya dan Kuala Lumpur seawal bulan Disember dan akan diperluaskan seterusnya ke kawasan-kawasan lain di seluruh negara mulai tahun 2022. Kerajaan mensasarkan untuk melipat gandakan kadar penyediaan liputan 5G untuk mencapai sekurang-kurangnya 80% kawasan berpenduduk dalam tempoh 3 tahun, iaitu menjelang tahun 2024. Jika dibandingkan dengan pelaksanaan 3G dan 4G dahulu, syarikat telekomunikasi telah mengambil hampir 8 tahun untuk mencapai liputan 80%. Dan kali ini, kerajaan bertekad untuk mengambil masa hanya 3 tahun bagi capaian 80% dapat kita capai. Menteri boleh celah ledam. Ledam, silakan. Terima kasih Balan Speaker, terima kasih Menteri. Saya rasa banyak yang kita sudah sedia maklum berkenaan dengan model yang digunakan untuk pelaksanaan 5G. Dan saya telah bangkitkan dalam perbahasan berkenaan dengan model tersebut, iaitu kita menggunakan Special Purpose Vehicle, iaitu di bawah DNB. Jadi saya bangkitkan berkenaan dengan isu bahawa ada model yang sama telah dilaksanakan di beberapa buah negara yang lain. Ada yang telah laksanakan tetapi kemudiannya mengalami masalah kesukaran, ada yang bankrupt dan sebagainya. Ada juga yang telah pertimbangkan untuk melaksanakan cara model yang sama tetapi akhirnya mengenepikannya. Jadi saya tanyakan di sini, apakah kita sudah tahu punca kegagalan mereka itu? Kerana apa ianya gagal dan adakah kita bersedia untuk atasi masalah serupa itu sebelum ia menjadi lebih jauh ke hadapan? Pada masa yang sama, saya juga telah maklumkan bangkitkan dalam sidang media sebelum ini, Yang Berhormat Menteri, berkenaan dengan isu daripada syarikat-syarikat telekomunikasi yang menimbulkan masalah berkenaan dengan perjanjian di antara DNB dengan syarikat-syarikat telekomunikasi tersebut, iaitu masalah ketelusan dan juga dari segi harga borong yang ditawarkan kepada syarikat-syarikat telekomunikasi. Saya fikir ada masalah di situ. Saya mohon penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya kerajaan sangat menyedari isu ini yang sedang dibangkitkan dan memang ada dibahaskan. Sama ada kita menggunakan multi-system, yakni kepelbagaian syarikat yang mengendalikan rollout 5G atau kita menggunakan single wholesale network system yang seperti mana yang cuba dipakai sekarang. Kita juga sedar beberapa buah negara yang menggunakan konsep single provider yang menemui kegagalan seperti Mexico, dan kajian telah dibuat tentang punca-punca kegagalan dan setakat maklumat yang kita perolehi, asas dan latar belakang masalah adalah sangat berbeza sekali dan model single wholesale network yang dipakai di negara tersebut adalah tidak sama dengan apa yang dirancang untuk digunakan melalui DNB. Walaupun demikian, Yang Berhormat Menteri Kewangan akan membuat penghuraian lebih terperinci berhubung dengan DNB kerana DNB adalah sebuah syarikat yang di bawah tanggungjawab Kementerian Kewangan, sementara Kementerian Komunikasi dan Multimedia mengawal silia sudut pembagian spektrum serta pelaksanaan perkhidmatan kemudian nanti. Jadi hal-hal berkaitan dengan DNB secara terperinci insya-Allah akan dijawab sewaktu Yang Berhormat Menteri Kewangan membuat penggulungannya pada hari besok. Yang Berhormat, kalau saya boleh, Yang Berhormat Menteri, Sebelum kalau tu saya Menteri boleh tadi berkenaan syarikat telekomunikasi belum dijawab. Ya, minta maaf saya terlupa. Ya. Saya juga faham bahawasanya terdapat rungutan dan juga pandangan berbeza daripada semua telcos. Saya juga telah menemui setiap daripada syarikat berkenaan dan saya juga telah mengadakan pertemuan dengan pasukan daripada DNB. Untuk makluman Yang Berhormat, sebenarnya perundingan antara syarikat-syarikat dengan DNB sedang dikendalikan oleh MCMC. Sebab perundingan harga dan kawal selia harga itu akan ditentukan oleh MCMC melalui satu mekanisme yang telah diperuntukkan di bawah undang-undang. Dan sebenarnya perundingan itu sedang berjalan, belum tercapai lagi apa-apa kata muktamad, terutama sekali tentang penetapan harga. Tanggungjawab kementerian dan MCMC adalah untuk memastikan satu harga yang munasabah bagi menjamin harga yang perlu dibayar oleh rakyat semestinya murah.
Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Rollout 5G ini memberikan impak berskala besar bukan sahaja pada generasi pada hari ini tetapi generasi-generasi yang akan datang. Khususnya apabila kerajaan Malaysia mengambil pendirian yang berbeza dengan international standards and practice. Ia perlukan pencerahan yang lebih mendalam dan memang kritikan adalah tanggungjawab pembangkang. Cuma kalau saya boleh cadangkan, daripada 3 bulan lepas saya bawa cadangan ini, untuk pihak DNB sendiri adakan satu sesi taklimat khas bersama dengan ahli-ahli parlimen, kerajaan dan pembangkang supaya di meticulous details pencirian yang khusus ini dapat dibangkitkan dan boleh dijawab. Saya sendiri telah cuba mesej sebelum ini. Beberapa pihak kata akan adakan taklimat tetapi sampai hari ini tiada. Kalau nak harapkan seorang dua menteri untuk jawab di parlimen, saya tahu kekangan masa, perlu ada pengkhususan dan penghuraian lebih mendalam. Sebab itu kalau saya boleh cadangkan, adakan sesi ini supaya kita dapat sampaikan kritikan dan cadangan kita. Terima kasih. Lembah Pantai. Mungkin boleh gabung. Sila Ya. Pantai. Sila. Dia Dan Shah Alam lepas tu. ringkas je. Ya, Bapak Menteri, sebelum ni kita ada dengar, Dewan Yang Mulia ni ada mendengar jawapan daripada Timbalan Menteri Komunikasi berhubung kenapa spektrum yang dikhususkan untuk 5G bukan dikendalikan oleh MCMC tapi akan diberi secara single wholesaler network melalui DNB, SPV yang disebutkan ini. Adakah Yang Berhormat Menteri boleh berikan sedikit penjelasan tentang langkah ini? Dia terlibat dengan apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Muar. Dan kedua, saya ingin bertanya tentang isu teknologi neutrality di mana pada 9 Julai yang lalu MCMC telah mengekang mana-mana spektrum yang lain daripada ditambah baik daripada 4G ke 5G. Dan sekarang ini 5G hanya boleh dibangunkan pada spektrum yang hanya akan dijual oleh ataupun dijual secara borong oleh DNB. Apakah pandangan Yang Berhormat Menteri? Dan terakhir, sekiranya pada waktu ini DNB telah diberikan tugas untuk melaksanakan 5G, sekiranya ada 6G, 7G dan sebagainya, adakah DNB juga yang akan melaksanakan? Terima kasih. Terima kasih, Muhammad. Mengenai apa yang dibangkitkan oleh Ibu Muar, saya ucapkan terima kasih dan saya suka memaklumkan pada Dewan Yang Mulia ini, dalam pertemuan mereka dengan saya baru-baru ini, kira-kira seminggu yang lalu, saya telah membuat arahan yang khusus supaya DNB membuat engagement dengan ahli-ahli parlimen. Dan saya akan menyusuli perkara ini kerana memang mereka diminta untuk membuat penjelasan yang terperinci kepada Yang Berhormat ahli-ahli parlimen, kerajaan, backbenchers dan juga pembangkang juga. Kerana saya merasakan isu ini hendaklah dilakukan dan diuruskan secara transparan dan DNB bertanggungjawab untuk membuat penjelasan tentang segala langkah-langkah yang sedang mereka ambil. Dan insya-Allah itu saya akan cuba aturkan dengan seberapa segera. Tentang perkara kedua, tentang pendekatan di mana spektrum diberikan secara boleh dikatakan macam monopoli lah, ya, diberikan secara langsung untuk dikendalikan oleh DNB, dan daripada DNB akan diadakan rundingan dengan syarikat-syarikat telcos yang akan memberikan perkhidmatan, dan setakat ini hanya dihadkan kepada tiga jenis spektrum, kata silap saya 700 gigahertz, ya. Megahertz. Ya. Dan 2,600 dan 3,500. Jadi 3 jenis spektrum ini memang diserahkan secara eksklusif untuk dikendalikan oleh DNB melalui perundingan dengan semua MNOs. Dan proses itu dikawal selia oleh MCMC. Jadi proses itu seperti mana saya katakan sedang dilaksanakan, masih lagi berjalan. Berkenaan removal of technology neutrality untuk spektrum yang lain. Ya, contoh, buat masa ini keputusannya ialah tidak membenarkan spektrum yang lain di-convert untuk diguna pakai bagi tujuan 5G. Sebab pendekatan model yang dibuat bagi syarikat DNB adalah satu syarikat saja yang mengendalikan prasarana, kemudian syarikat itu yang akan menguruskan pelaksanaan 5G dengan menggunakan 3 spektrum yang ada. Saya faham ada spektrum-spektrum yang boleh diguna pakai untuk 5G sekiranya kerajaan membuat keputusan demikian. Tapi pada masa ini belum dibuat sebarang keputusan untuk membolehkan pendekatan itu diambil. Perkara ini boleh dibincangkan dan dasar
mengenai perkara tersebut akan diputuskan bila sampai masanya. Yang Muhammad Shah Alam, sila. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya mendengar tadi bahawa dikatakan bahawa kajian telah pun dilakukan terhadap kes di Mexico yang mana pendekatan single wholesale network telah digunakan dan ianya telah gagal. Dan beberapa negara-negara yang lain juga. Yang Berhormat Menteri menjawab bahawa kajian itu menunjukkan bahawa ada banyak perbezaan, ya, keadaannya jauh berbeza, ya, tanpa menjelaskan apa yang perbezaan itu. Kerana kalau mereka telah mengusahakan dan mereka telah gagal dan pihak-pihak yang menggunakan pendekatan yang berbeza telah berjaya ataupun sedang berjaya, maka kita tak faham kenapa kita masih nak gunakan pendekatan yang telah gagal di beberapa negara dan yang telah asalnya dipertimbangkan, selepas itu ditolak oleh negara-negara yang lain. Walaupun kita akuilah bahawa ada mungkin perbezaan, tetapi apakah perbezaan yang meyakinkan kerajaan bahawa pendekatan single wholesale network, pendekatan ini boleh diguna pakai di Malaysia sedangkan di negara-negara lain yang telah gagal dan telah ditolak. Itu soalan yang pertama. Saya harap bahawa ada penjelasan yang lebih mendalam. Yang kedua, saya dengar juga bahawa Yang Berhormat Menteri telah mengatakan bahawa untuk 3G, 4G sistem telcos telah memakan masa sampai 8 tahun, ya. Tetapi dengan 5G ini DNB nak buat dalam masa 3 tahun. Saya rasa agak pelik jugalah, kerana kalau syarikat-syarikat telco sendiri yang kehidupan dan kelangsungan perniagaan mereka bergantung kepada sistem yang dilaksanakan telah memakan masa begitu lama, apakah yang meyakinkan bahawa di bawah untuk 5G ini dengan DNB yang tidak ada latar belakang dan sejarah, kepakaran, malahan tidak ada existing sistem yang sedang diuruskan oleh mereka sama ada 3G ataupun 4G, kita rasa bahawa kita boleh buat dalam masa 3 tahun tanpa adanya satu core player yang mempunyai kepakaran teknologi itu. Terima kasih. Terima kasih Muhammad. Seperti mana saya katakan tadi, demi nak menjaga konsistensi penjelasan dan tidak menimbulkan kekeliruan, saya telah bersetuju mencadangkan supaya Kementerian Kewangan semasa menggulung besok akan membuat penjelasan terperinci berhubung dengan soal model syarikat yang mana DNB itu sebenarnya terletak di bawah bidang kuasa Kementerian Keuangan. Cuma apa yang boleh saya jelaskan untuk tujuan perbincangan kita ialah sebenarnya dalam perancangan dan juga penelitian kita, satu daripada punca kelambatan kita dalam roll out 5G hatta berbanding dengan setengah negara ASEAN adalah kelambatan penyediaan prasarana. Dan pada pengalaman kita pada masa yang lalu, syarikat-syarikat membina prasarana mengikut apa yang dijangkakan ada daya komersialnya. Maka terdapat kawasan-kawasan yang kurang menarik, lambat penyediaan prasarananya. Satu. Yang keduanya berlaku duplikasi, di mana di tempat-tempat yang telah ada masing-masing membina prasarana sendiri. Dan kos daripada tersebut terpaksa dipaskan kepada pengguna dan dikatakan kos yang bersifat duplikasi itu tentunya lebih tinggi daripada sekiranya satu badan. Pemilik highway hanya satu, tapi penggunanya itu dipelbagaikan. Jadi ini memang ada perdebatan, ya, memang ada perdebatan pandangan yang berbeza-beza, masih lagi didebatkan walaupun keputusan telah pun dibuat. Jadi untuk memurnikan penjelasan tentang model perniagaan yang telah dipilih oleh kerajaan, itu biarlah Kementerian Kewangan membuat penjelasan lebih terperinci besok. Cuma dari sudut kementerian ialah tentang roll out dan penggunaan spektrum yang memang menjadi di bawah tanggungjawab kementerian. Yang Berhormat Menteri. Jadi tentang kenapa, adakah kita yakin kalau kita membuat secara dan menggunakan model single wholesale network boleh dilakukan secara lebih cepat berbanding dengan secara telcos, itu DNB telah memberikan jaminan dan kerajaan telah menetapkan timeline. Dalam tempoh 3 tahun,
menjelang akhir tahun depan 36% liputan, kemudian selepas itu sebelum 2024 dapat mencapai tahap 80%. Itu timeline yang diberikan, yang dimandated kepada DNB untuk dilaksanakan. Ya, Silakan. Yang Berhormat Menteri, pelaksanaan 5G ni memang penting. Anggaran kos adalah 11 ke 15 bilion setiap apa yang telah diungkapkan sebelum ini. Tetapi saya berharap sambil pelaksanaan 5G itu dibuat secepat mungkin, kerajaan juga terus dapat, kalau saya nak guna the word pressure, dan menekan syarikat-syarikat telco di Malaysia, khususnya bawah kawasan kerajaan seperti Telekom Malaysia, untuk pastikan rangkaian 4G itu dapat diperluaskan dan diperhebatkan. Saya katakan ini kerana banyak rakyat di kawasan saya, mungkin di kawasan YB juga, yang sering lihat kita berdebat berkenaan 5G 11-15 bilion, tetapi di rumah mereka masih menggunakan 3G atau rangkaian 4G yang putus-putus. Sambil saya berucap tadi baru ada seorang mesej rakyat kawasan saya kata di Taman Junid Kejora, Jalan Kejora 2, di mana tidak ada pun rangkaian Unify, dan sampai sekarang selepas bertahun masih belum dapat rangkaian. Ini sangat dekat dengan rumah saya, Berhormat Menteri, kat Muar, 5 minit saja daripada rumah saya, tapi tidak ada rangkaian Unify ni bawah Telekom Malaysia. Saya tahu yang Berhormat Menteri sebelum ni jawab sangat khusus sampai berikan kawasan-kawasan yang telah punya naik taraf. Terima kasih. Tapi saya berharap tekanan tersebut dapat diperhebatkan juga kepada telco-telco di Malaysia. Terima kasih. Ada Yang kaitan Berhormat Menteri. Menteri ada kaitan dengan MUA tadi. Lain? Muar. Ya. Terima kasih Menteri. Saya juga ambil berat berkenaan dengan apa yang disebut oleh Yang Berhormat MUA tadi, di mana saya juga bangkitkan berkenaan dengan keberadaan ataupun the presence of 4G ya, berbanding dengan global. Sebenarnya kita lihat dari segi pelaksanaan 5G ini dalam masa tempoh yang singkat, kita sudah ada masalah berkenaan dengan 4G, berkenaan dengan muat turun, download, upload dan sebagainya, yang menyebabkan akhirnya keburukan ataupun malangnya adalah kepada rakyat yang terpaksa mendapat satu keadaan kualiti yang kurang baik. Jadi saya bertanya berkenaan dengan apakah jaminan kerajaan supaya syarikat telekomunikasi sedia menyambut pelaksanaan peralihan teknologi 5G, terutamanya dalam konteks memastikan kualitinya adalah dalam keadaan yang terbaik. Yang kedua, ringkas, Bapak Menteri, saya juga faham bahawa dalam pelaksanaan 5G ini kita ada 60% atau 5.7 bilion ringgit yang diperuntukkan untuk peralatan rangkaian dan kos infra yang memberi manfaat kepada kepentingan bumi putera. Saya faham bila sebut tentang peralatan rangkaian ini, Berhormat Menteri, dia ada kaitan dengan menara tiang lampu, bumbung bangunan dan lain-lain peralatan. Dan pasaran menara sahaja di Malaysia ialah sekarang dalam 25,000 buah menara. Dengan tambahan 5G ini, iaitu mungkin dalam sehingga 23,000 lagi menara, pasaran ini amat besar. Jadi saya ingin dapatkan kepastian pengesahan daripada Yang Berhormat Menteri bahawa perolehan ini diberi kepada Bumi Putera dan syarikat-syarikat Malaysia. Kerana saya ada kebimbangan dalam waktu sekarang ini, ada kemungkinan ada syarikat ini bukan sebenarnya syarikat equity Malaysia tetapi dari luar negara. Terima kasih. Menteri, saya ada bahas. Ya, saya nak Gebong. tanya penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri sekejap mengenai perbelanjaan yang disebutkan tadi 11 bilion, 15 bilion ya. Dengan pendekatan yang dipilih oleh pihak kerajaan, ini akan merupakan satu risiko yang akan ditanggung oleh kerajaan. Sefaham saya lah, kerana kita serahkan projek ini kepada DNB, maka ini jauh berbeza dengan pendekatan di mana kita serahkan pada pihak swasta ataupun telcos, yang mana dalam keadaan itu risiko kiranya gagal, yang mana seperti mana yang kita sebut tadi, pendekatan single wholesale network itu gagal, maka risiko yang akan ditanggung adalah agak besar ya. Maka apakah sebab mengapa kerajaan cenderung dan condong kepada pilihan ini? Ya, Menteri. Ya. Dah Saya ada tiga ni bahas. saya lupa nanti apa yang dibangkitkan. Saya ada Okey, bahas. sila. 5G juga. Satu lagi, okey. Ya. Menteri belum jawab soalan saya tentang tiada syarikat telco
yang sanggup menggunakan perkhidmatan 5G daripada Digital National Berhad kerana kos yang tinggi. Ya, terima kasih. Yang Berhormat Menteri, saya ada lagi. Ya, Jadi kalau tak sempat mungkin boleh bagi jawapan bertulis ya dalam saya ingat masa saya 5 hari. jawab yang ini saja. Lepas tu saya tamatkan dan yang lain saya terpaksa bagi secara bertulis. To be fair kepada Ya, rakan-rakan yang berhormat lain. sebelum nak jawab tu boleh tak mencela sedikit Gue bimbang nanti sebelah petang nanti tak dan nak. Okey, sila. Pertama saya terima kasih banyak atas apa yang telah dijelaskan oleh Yang Berhormat Menteri berkait dengan pelaksanaan 5G. Ini satu perkara yang amat membolehkan negara kita di landasan yang sepatutnya boleh bersaing. Berhubung lebih rapat dengan pasaran dan berbagai pihak. Tapi bila manakah kita nak belajar sebagai pemerintah di negara ini untuk membolehkan supaya keseimbangan kemudahan seumpama ini dapat kita selaraskan sebaik mungkin. Contohnya di kawasan, jangan cerita di kawasan saya, terkadang itu kita ada pelancong, very difficult to reach dengan izin. Di pulau-pulau, radio silent, tak ada sistem komunikasi. Di kawasan Kota Marudu pun, penduduk yang ada di Kota Marudu kena naik pokok, nak dapat accessibility yang ada. Dan saya bukan nak cerita tentang 5G, jangan cerita tentang 3G ataupun 4G. Dan setengah-setengah kawasan, bukan hanya di tempat-tempat seumpama ini, banyak kawasan yang lain. Dan satu, yang keduanya yang telco ni. Saya ingat kita tahu bahawa akan ada syarikat-syarikat yang swasta di bawah telco yang akan menyelaraskan. Tapi terkadang itu seperti apa yang disebutkan oleh rakan-rakan lain, ketidakseimbangan keupayaan mereka. Bukan hanya to maintain, memastikan supaya kemudahan ini dapat kita upgrade. There must be a system di peringkat kementerian untuk memastikan diselaraskan. Ya, jangan ada kawasan failure to rectify. Ini banyak ketirisan keuangan. Perbelanjaan negara kita dari tahun ke tahun. Ya, kita nak bagi ruang kepada usahawan Bumi Putra contohnya, tapi tak berdasarkan dengan merits dia. Ya, kita nak perkhidmatan kepada rakyat. Kita nak perkhidmatan kepada negara kita. Bukan perkhidmatan semata-mata kepada golongan syarikat yang mempunyai kepentingan. Jadi saya berharap sungguh perkara ini dapat diselaraskan. Kena jauh ketinggalan. Kena tidak ada accessibility pendidikan contohnya. Dalam keadaan COVID ini, banyak sekolah-sekolah luar bandar yang ada komputer tapi tak ada accessibility. Bayangkan disparity dari segi pembangunan, bukan hanya accessibility, dari segi pendidikan pun. Ya, kita jauh ketinggalan. Terima kasih banyak. Terima kasih Muhammad. Saya cuba beri ulasan. Pertama, saya nak berikan penegasan bahawa dari segi kementerian dan saya sendiri secara peribadi telah membuat satu komitmen dengan mengira ataupun mengambil soal hak untuk mendapatkan konektiviti ini sebagai basic human rights. Ini menandakan satu komitmen yang serius yang kita lakukan dan kita juga faham bahawa pada masa ini, keadaan pada masa sekarang, urusan kedudukan konektiviti dan kemudahan jalur lebar ini sangat tidak merata. Dan juga bukan saja konektiviti tidak merata, tapi kualiti. Macam yang Muhammad bangkitkan tadi, kualiti konektiviti kita ada masih lagi pada tahap 2G, 3G yang speednya hanya mungkin 2 ataupun 3 megabit per second. Ya. Sedangkan kita tahu kehidupan pada hari ini memerlukan kepada kualiti perkhidmatan jalur lebar yang jauh lebih tinggi kerana way of life kita sudah berubah. Saya akan address itu nanti. Saya pergi pada yang buat muar dulu tadi tentang apa yang aduan ataupun yang diberi secara spontan. Sebenarnya sangat benar sebenarnya. Mungkin ramai di kalangan masyarakat yang tidak memahami bagaimana mekanisme perkara ini terjadi. Walaupun di satu-satu kawasan telah ada konektiviti dengan speed yang tertentu, tetapi experience yang dia alami itu bergantung pada situasi pada satu masa. Misalnya bila kita pergi ke Melaka sekarang, setiap tempat di Melaka membuat pengaduan yang bahawasanya mereka mengalami experience yang tidak memuaskan kerana kebetulan bila buka rentas sempadan pelancong mula masuk banyak menggunakan, kemudian sekolah dengan sistem berselang-seli PDPR banyak menggunakan data, kemudian berlaku pula pilihan raya. Jadi bila penggunaan serentak maka experience yang kita alami di kawasan yang ada konektiviti yang dalam keadaan normal okey, tapi dalam situasi sekarang sangat tidak okey. Jadi kita terpaksa mengambil langkah-langkah bagaimana perkara itu dapat kita atasi untuk tempoh jangka pendek seperti memasang booster, router dan sebagainya.
Jadi saya mengakui situasi itu berlaku. Jadi untuk meningkatkan lagi efisiensi bagaimana kita address kawasan-kawasan bermasalah, pada bulan Julai yang lalu kita melancarkan Jendela Map, jendela.my portal supaya orang awam boleh memberikan maklumat secara cepat kepada MC-MC secara crowdsourcing. Jadi tidak perlu membuat ataupun menulis surat, memasukkan segala data dalam portal berkenaan dan MC-MC on daily basis akan melihat daripada manakah datangnya aduan-aduan itu dan melihat apakah remedi jangka pendek dan jangka panjang yang boleh dilakukan di kawasan-kawasan berkenaan. Jadi mekanisme ini kita bina untuk meningkatkan keberkesanan penyediaan perkhidmatan jalur lebar kita. Tentang perkara yang dibangkitkan tentang jaminan daripada tentang 4G dan kita pindah kepada 5G. Perkara ini saya percaya kalau dikaitkan dengan model yang dipakai DNB, itulah yang saya minta supaya Kementerian Kewangan membuat penjelasan secara lebih terperinci. Misalnya, kebimbangan tentang berapa peratus Bumi Putra akan mendapat peluang pekerjaan seperti mana yang Bapak bangkitkan tadi. DNB telah memberi makluman kepada kita akan diperuntukkan 60% daripada kerja-kerja yang akan dikendalikan oleh DNB itu akan dilaksanakan oleh syarikat-syarikat Bumi Putra dan juga government link companies. Jadi itu yang jaminan yang diberikan kepada kita, maka kita perlu membuat pemantauan tertentu agar perkara itu dapat dilaksanakan. Tentang jumlah ya yang Muhammad Shah Alam sebut tadi kata 11 juta, 15 juta. Untuk maklumat terkini diberikan pada kita ialah 16.5 juta. Bukan juta, 16.5 bilion. Bilion. 11 bilion adalah berasaskan kepada tender yang telah dimenangi oleh Ericsson, kemudian ada kos-kos yang lain sampai dikatakan jumlah yang akan terlibat ialah 16.5 bilion. Angka-angka itu yang saya minta DNB membuat engagement dengan ahli-ahli yang berhormat agar dapat diberikan perincian kepada ahli-ahli yang berhormat. Kerana perkara itu sering diperdebatkan dan ada dibangkitkan oleh yang berhormat Ketua Pembangkang tentang angka 20 bilion, 18 bilion, 21 bilion boleh menimbulkan kekeliruan bagi orang ramai. Jadi DNB bersedia untuk membuat perincian tentang 11 bilion dan 16.5 bilion seperti mana yang dilaporkan pada kita. Hanya persoalannya ialah pendekatan yang kerajaan pilih merupakan satu pendekatan di mana perbelanjaan itu ditanggung oleh kerajaan dan kerugian akan ditanggung oleh kerajaan. Sedangkan pendekatan swasta dan perswastaan akan mengurangkan risiko dari sudut itu. Ya. So itu yang saya tak faham kenapa kita nak pilih pendekatan yang mendedahkan kerajaan kepada kerugian yang begitu besar dalam suasana dan keadaan di mana kita mempunyai hutang yang itu juga akan dijelaskan. Model yang dipakai oleh DNB tidak menggunakan dana kerajaan yang berhormat. Ya. Ini yang saya minta diberikan penjelasan terperinci kepada hanya dijamin oleh kerajaan dan juga tidak diberikan sebarang jaminan daripada kerajaan. Ini akan di-explain kepada ahli-ahli yang berhormat apabila ada perjumpaan dengan backbenchers nanti. Tidak ada sebarang jaminan kerajaan yang diberikan dan juga tidak menggunakan dana secara langsung daripada kerajaan. Dan ini saya harap akan dapat diberikan penjelasan yang lebih terperinci. Sebenarnya untuk makluman yang berhormat, kita buat kajian cukup mendalam, termasuk model di Mexico, di mana kegagalan syarikat Mexico, Altan, ya, dan dikaji daripada sudut-sudut network, customers, optionality, spectrum pipeline dan sebagainya, sangat berbeza dengan model yang dipakai oleh DNB. Dan ini juga boleh dibincangkan mungkin dalam forum yang lebih sesuai kerana keterbatasan masa. Tuan Yang Pertua, oleh kerana masa sudah panjang berlebihan, saya ambil. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang berhormat yang telah menunjukkan enthusiasm dan concern tentang sempurna tadi, insya-Allah. Sebenarnya untuk Sabah memang kita ada satu program yang khusus termasuk untuk kawasan-kawasan remote. Kalau yang mahukan perincian, kita boleh bagikan maklumat detail. Jaminan kerajaan ialah ke semua kawasan-kawasan di Sabah dan Sarawak akan diberikan konektiviti dengan satu jumlah pembelajar besar, termasuk di kawasan Parlimen sempurna. Menggunakan perkhidmatan Tuan Yang Pertua, saya mohon untuk menyelamatkan ucapan Menteri. saya dengan merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat. Saya faham ada beberapa tajuk tak sempat saya sampaikan di sini dan saya akan sampaikan secara bertulis. Dalam masa 48 jam, teks ucapan yang tak dapat saya sampaikan, saya akan edarkan kepada
ahli-ahli yang berhormat sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.